Aplikasi Premis Scan baru-baru ini dilancarkan sebagai tambahan atau alternatif kepada para pengguna atau pemilik premis yang tidak dapat menggunakan aplikasi BruHealth. Dengan aplikasi baharu itu, para pemilik premis dapat mengawal orang ramai dari memasuki premis mereka. Setakat ini, jumlah pendaftaran bagi aplikasi BruHealth sangat menggalakkan. Para pengguna berkenaan boleh mendapatkan kod QR peribadi BruHealth terlebih dahulu, iaitu dengan melayari laman web www.healthinfo.gov.bn. Kod QR berkenaan hendaklah dibawa ke premis yang akan dikunjungi untuk diimbas oleh pemilik premis tersebut dengan menggunakan Premis Scan. Semua pengguna dan pemilik-pemilik premis ataupun peniaga-peniaga diingatkan, kod QR perlulah diimbas sebelum masuk dan keluar daripada premis. Selain daripada premis-premis perniagaan, beberapa premis kerajaan dan premis sektor swasta juga telah menggunakan aplikasi BruHealth ini untuk para pengguna semasa masuk dan keluar premis. Melalui penggunaan aplikasi BruHealth ini secara meluas, memudahkan lagi ke arah usaha contact tracing. Negara Brunei Darussalam akan mengurangkan sekatan secara berperingkat bagi perniagaan di sektor swasta semasa wabak COVID-19 pada suatu masa yang akan ditetapkan. Auda kini boleh memasuki premis perniagaan tersebut dengan menggunakan aplikasi BruHealth. Langkah pertama, muat turun aplikasi BruHealth dan daftarkan diri Auda. Auda juga boleh membantu mendaftarkan bagi orang lain. Diingatkan bahawa sebarang pengisian maklumat palsu boleh diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Langkah kedua, dapatkan kod acara Auda melalui aplikasi BruHealth sebelum mengunjungi premis perniagaan yang ingin dituju. Kod acara tersebut akan menentukan sama ada Auda dibenarkan atau tidak untuk memasuki premis tersebut. Kod acara berwarna hijau atau kuning bermaksud Auda dibenarkan masuk ke dalam premis perniagaan. Manakala Auda tidak dibenarkan masuk jika kod Auda berwarna merah, biru atau ungu. Langkah ketiga, pastikan fungsi Bluetooth telefon bimbit Auda diaktifkan semasa tiba di premis perniagaan. Kemudian, imbas kod QR yang dipaparkan di pintu masuk premis dengan menggunakan aplikasi BruHealth. Langkah keempat, Auda perlu mengimbas kod QR yang sama semasa hendak meninggalkan premis perniagaan. Kod QR membolehkan pihak berwajib untuk mengetahui keberadaan Auda bagi membolehkan pengesanan kontak COVID-19. Sila ambil maklum bahawa setiap premis perniagaan akan menghadkan jumlah kota kemasukan orang ramai yang boleh diterima masuk. Dengan BruHealth, Auda boleh menenangkan fikiran Auda dan keluarga Auda semasa mengunjungi premis perniagaan dengan mengambil tahu bahawa tanggungjawab sosial masyarakat dalam menangani COVID-19 sedang dilaksanakan. Gunakanlah BruHealth untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19 dan jangan lupa untuk mengemaskini status kesihatan Auda di dalam aplikasi BruHealth setiap hari. BruHealth bagi keselamatan warga Brunei. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.moh.gov.bn atau hubungi talian 148. Penanaman buah-buahan dan sayur-sayuran tanpa menggunakan racun kimia adalah satu kaedah yang digalakkan demi keselamatan makanan. Kaedah seumpamanya telah dilaksanakan oleh syarikat Oregano Enterprise yang mengusahakan tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan yang mesra alam. Menurut pemilik syarikat Ambrose Shame, bidang perusahaan pertanian ini juga tercetus semasa mengembara ke luar negara selain daripada mengikuti forum-forum pertanian. Menurutnya, pihak kerajaan, khususnya Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga banyak membantu beliau dalam mengembangkan lagi ladangnya.
Ladang syarikat Oregano Enterprise dijalankan di tapak berkeluasan 2 hektar di kawasan kemajuan pertanian KKP Kampung Sinaut di daerah Tutong. Tanamannya menggunakan kaedah pembajaan bokashi dan sistem greenhouse atau rumah terlindung. From there, we are looking for good, healthy farm produce in Brunei. So this is why I started the farm. Eventually, this will lead to many other things like you grow more, your quality improve. So obviously, the next thing is obviously export lah. Tanaman utama syarikat ini adalah sayur-sayuran dan buah-buahan seperti labu, tomato, cili dan markisa. Pada Disember 2018, syarikat ini mula mengeluarkan hasil tanaman sebanyak 40 kg per hektar dengan nilai jualan RM320. Pada tahun lalu pula, syarikat ini menunjukkan peningkatan pengeluaran hasil sebanyak 1,546 kg per hektar dengan nilai jualan sejumlah RM4,963. Pada April tahun lalu, syarikat ini mula memasarkan produk secara langsung dari ladang dan pada masa ini, hasil tanaman dijual secara berkontrak kepada beberapa syarikat seperti Syarikat Penyajian Diraja Brunei RBC. Selain penyediaan tapak-tapak pertanian, beberapa jenis insentif juga ditawarkan oleh pihak kerajaan bagi menggalakkan orang ramai, khususnya anak tempatan, untuk terus menggiatkan diri mereka dalam pengeluaran produk pertanian. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga menyediakan infrastruktur seperti bekalan elektrik dan kemudahan jalan raya, saliran air, perkhidmatan makmal untuk kesesuaian tanah dan air di samping khidmat nasihat serta penyediaan kursus yang berkaitan dengan penghasilan dan penjagaan kebun. So, I can't. The government done a lot already. It's down to the individual or the people, the rakyat, to take on the challenge and move the boundary. So that's how I see that as a challenge, in the sense, in many ways. Yeah. Menurut Ambrose Shim lagi, cabaran yang dihadapi oleh syarikat beliau ialah untuk menghasilkan pengeluaran produk secara konsisten di samping berkualiti tinggi. Beliau berharap menjelang tahun 2023, syarikatnya akan dapat mengembangkan lagi keluasan ladang dan meningkatkan jumlah penghasilan melalui peningkatan dan pembaikan kaedah pertanian. Obviously, production in all farming or any business, you always look for not internal market but also external market. Internal market, first you need to grow enough. Okay, so future prospect, if you can grow enough and consistent enough and for good quality, obviously you can do the export market. Places like in Singapore, in Hong Kong, places like this who themselves are not enough land, but they look for other places like Brunei, which is relatively unpolluted because we don't have heavy industry. So the ground condition and environment are very good to do this. So obviously in the future we'll look for those markets to actually market our product. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan sentiasa mengalu-alukan dan secara berterusan memberi galakan, bimbingan dan dukungan dalam menjayakan aktiviti pertanian di negara ini, khususnya golongan belia. Well, we like to thank the Kerajaan, His Majesty Government, and especially to Jabatan Pertanian and Agri Makan, Kementerian Sumber-Sumber Utama Pelancongan, for giving us this opportunity and also to guide us and push us along. The important thing is to don't think too much, just try. Go in with a purpose. Nasi biryani dalam bulo jarang sekali dibuat. Biasanya yang dijual, dimasak seperti biasa dan disimpan di dalam talam dan sebagainya. Di beberapa negara, nasi biryani ini memiliki variasinya sendiri. Berikutan nasi biryani buluh ini, sesuatu yang unik untuk dijual, bluekayak.bn cuba memperkenalkan masakan ini dan memajukan lagi nasi biryani buluh mengikut resepinya tersendiri. Menurut Pengiran Abdul Ghani bin Pengiran Sulaiman, pemilik bluekayak.bn,
Perniagaannya bermula pada tahun 2015 dan semakin mendapat sambutan selepas beliau mengongsikan pelbagai jenis masakannya dalam media sosial. Biryani Buluhan ni aku ilham daripada kerja aku. My wife sebagai pembantu. Orang rasa mau unik tu lah. Buluhan ni apa kan? Orang tahu barangan ni di luar negeri saja. Brunei ada tetapi tidak berapa ekspos. Jadi apabila orang itu sudah membalik, ia akan bercerita. Cerita makin banyak. Jadi melalui daripada orang membalik, dengan sendirinya bertiti-titi. Ada yang men-share, bagi komen yang baik-baik atau Alhamdulillah. Cara pembuatan nasi biryani buluh ini menurut Pengiran Abdul Ghani berbeza dari masakan biryani biasa kerana ia perlu dikukus lama untuk mendapatkan aromanya. Nasi biryani yang ditawarkan ialah biryani buluh mutton shank, biryani buluh lobster, biryani buluh ayam dan biryani buluh ketam dan udang. Selain menjual nasi biryani buluh, nasi lemak klepotnya juga disukai pelanggan. Dulu aku membuat biryani makai talam. Sekarang ni aku membuat yang buluhan ni spesialnya. Cara masakan biryani itu berbeza. Dia membuat 2 kali. Satu dikukus lagi, lepas dikukus rasa aromanya tu lebih nyaman orang. Selain biryani buluhan ni, aku ada membuat nasi lemak klepot. Klepot ni kita rasanya, ya rasanya manis. Once saja kita dimakan, nasi itu ia ada mempunyai kicap. Kicap itu aku bagi bahan yang sendiri, aku buat masak yang sendiri. Dan aku bagi 3 macam masakan seperti nasi lemak klepot ayam, nasi lemak klepot udang dan nasi lemak klepot daging. Kalau nasi lemak klepot ini semua sama RM6. Tapi kalau buluh itu yang RM12 tu yang lamb shank. Kalau yang ayam RM10 dan katam udang di dalamnya RM10. Pengiran Abdul Ghani berkata dari hasil perniagaan awalnya sedikit sebanyak membantu beliau untuk terus bersemangat mengembangkan lagi perniagaannya. Pada bulan Ramadan lalu sahaja, beliau meraih pendapatan yang lumayan walaupun tidak berniaga secara harian. Alhamdulillah modal ya jadi aku menjual dari tahun 2015. Modal itu daripada orderan itu simpan aku askan untuk for the future lah. Sehingga ke bulan Ramadan ini barulah aku basarkan dapurku, usai anggaran di bawah 15,000 lah. Pendapatan sehari dalam bulan Ramadan. Aku berjual bukan setiap hari. Aku selang-seli. Aku jual hari ini buluh, besok aku jual klepot. Lepas itu aku buat special order. Buluh, nasi lemak buluh ni belurih dalam 200 lebih lah, menyacah ke 200. Tapi kalau klepot ni dalam 100 lebih. Perancangan masa depan, Pengiran Abdul Ghani akan terus memastikan perniagaannya sentiasa berkembang dan mengikut peredaran semasa. Kalau orang sentiasa ada pelanggan, why not kan kata ni. Jangan takut mencuba. Pasal anda ada rugi dan dengan adanya gadget yang ada. Dari sana kata ni boleh dapat formula dan belajar daripada orang. Ni cuba, kata ni testkan apa. Formula yang bagus, jangan takut bersedekah. InsyaAllah rezeki sentiasa ada.